sifati, apabila didapati sifat di atas sesuatu yang disifatkan dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Yang ketiganya, jual beli sesuatu benda yang tidak dilihat, yang tidak ada, fala yajuzu, maka iaitu tidak harus. Tidak harus kita beli sesuatu benda yang tak ada. Jadi jual beli dia satu, dia bagi satu benda yang ada, itu sah lah. Satu benda lagi, benda yang tak ada, itu tak sah. Satu benda yang tak ada tetapi sudah disifatkan dia. Disebutlah sifat barang tu besar mana, panjang mana, kita kata warna apa, bentuk macam mana. Walaupun tak ada tapi itu sah. Itu dipanggil jual salam lah. Itu akan diterang satu oleh pengarang kita. Jadi yang kita bincang, yang pertama bai'u aini musyahadah, bincang dah. Lepas tu bai'u syai'in mausufin, ya. Yang ketiga bai'u ainil ghaibatin. Sudah. Yang ketiga, jual sesuatu yang ghaibatin, yang ghaib, yang tak ada. Mana ghaib ni, dia tidak ada pada majlis akad. Majlis kontrak kita nak jual beli tu, dia tak ada di situ. Dia ada di dalam kereta kita ada. Kita angkat di dalam bilik ni, di kelas ni, barang dalam kereta. Itu pada syarat dia panggil jual beli barang tak ada. Dia kalau nak, kena lihat barang tu dulu lah. Lihat barang yang kita, suatu benda yang kita nak beli tu, barulah kita akad jual beli. Barulah kata berjual beli benda barang yang ada. Jadi jual beli barang yang tidak dilihat, sama ada pihak orang yang menjual ataupun pihak pembeli, tak ialah salah satu daripadanya. Mestilah kedua-dua tu lihat barang. Kalau seorang jual barang yang dia tak lihat, tak sah. Kalau seorang beli barang yang dia tak lihat pun tak sah. Dia kena kedua-duanya. Kedua-dua. Wakaf tanah kan ada wajib jual kan. Wakaf tanah Kan ini jual CJ ya. Kita beli kata dah ada satu CJ tu 10 ini kata dah kan kita beli CJ tu niat wakaf. Dia tak jadi jual beli. Dia kena lihat lah. Sebab tu jual beli ni dia banyak benda yang boleh berlaku tipu. Jadi syarat letak kena lihat benda yang kita nak beli, benda yang kita nak jual, baru berlaku tak berlaku tipu. Kalau tadi kita tak tahu, dia beritahulah alamat tanah sekian. Nah, di mana tempat lokasi, tak gambar ke apa, berapa sekaki kadang-kadang benda tu tak wujud pun. Kan kita lihatlah tanah tu di sini. Jadi banyaklah orang buatnya. Orang beli, lepas tu wakafkan. Jadi satu lagi, kalau dia paksa kita beli dan kita kena wakaf, itu pun tak sah juga jual beli. Dia syaratkan, kamu boleh beli dan kamu kena wakaf. Kalau beli saja tak wakaf, dia tak jual. Macam paksa. Ada unsur paksa. Kalau kita nak beli saja, dia tak jual. Paksa tak sah ya? Tak sah. Dia buat syaratkan bahawa kalau boleh tanah boleh dijual, tapi syaratnya kena wakaf. Paksa. Apa ada dia dengar macam saya dengan ni kan. Dia takkan jual kalau tanah tu tak diwakaf. Kalau orang tu macam yang orang yang belajar kat tadi ni lah kan, dia tak tahu pun dia kena paksa, tapi dia terperangkap lah. Dia pun sign. Macam mana pula? Super sama. Dosa-dosa dia. Dia tak belajar tu salah dia. Dia
Tak satu lain bab pula. Tak salah Pak. Dia yang tak belajar salah dia. Jadi dia akad benda tu dia keadaan dosa lah. Dosa lah ni. Jadi sebab tu syarat tak takutnya sebab jual beli ni banyak mengenai tipu lah. Banyak tipu. Sebab tu kata kena beli barang tu kena lihat tu. Tengok. Sebab tu kita beli dalam internet. Cari sampel contoh tak apalah. Kita tengok contoh tu menepati tengok barang ni. Tapi kalau dia datang tu lain daripada yang dalam gambar ke ataupun dia beri keterangan tak barang ni sekian, itu dia panggil kita beli barang yang ada aib. Kita boleh hantar lah. Boleh tukar balik lah barang tu. Sama ada kita nak tukar ke ataupun kita hantar nak ambil duit balik lah. Syarat boleh lah. Kalau tak berlaku macam tu tak boleh. Kadang-kadang Mama kena tengok. Dia tak boleh orang nak beritahu sifat aja kita. Apa dah ada satu syair Arab berkata antasma' khairum min antara. Engkau dengar tu lebih baik daripada engkau lihat. Kita dengar ni benda yang orang akan promo benda yang baik lah. Tapi kalau kita lihat tak serupa yang didengar. Yang dengar tu cantik, elok-elok lihat barang. Tapi kebanyakan dia beli kalau barang yang dilihat, kalau barang order kita lihat dalam katalog dia cantik, super cantik. Tapi kalau kita order barang tu cantik, tak boleh nak ulang dah. Kita terpaksa kena beli. Itu dia tipu lah. Terpaksa gitu tak sah. Ada unsur paksa dalam jual beli ni. Jadi berlakunya tak reda lah kita. Orang yang makan duit kita tu, dia makan dia yang haram lah. Sebab tu kata jual beli benda yang tak nampak ni, raib ni, maka tak sah jual beli. Ada tanah wakaf ni lah, awak wakaf tu lah. Pemilik dia lah, yang nanggungnya. Nanggungnya. Macam masjid, macam kan kita jualkan tanah untuk bina masjid kan. Lepas tu nak kita buat dia kata dah basah dah dari segi bersih tu. Lepas tu dari segi ibadat dekat masjid tu, ibadat kat masjid tu lah, maknanya kita beli dengan harga ni blok sekian-sekian kan. Tempat tu betul. Maknanya dia dapat duit pun memang betul lah. Kata dia nak masjid tu memang masjid. Kemudian di hukum tu tak sah. Tak, sebab kerana barang tu tak dilihat. Tapi kalau dah contoh dia datang dengan gambar tu betul, tak apa. Contoh dia awak datang dengan sampel tu, tanah dia ukur je sampel, tak apalah. Kalau mana ada gambar dia buat DJ tu kan. Ada nombor lot, nombor geran itu. Dia ada nombor lot, nombor geran? Ada nombor lot, nombor geran apa. Tapi dia kena tengok barang tu. Tak boleh memadai dengan nombor lot dengan nombor geran ni. Nak juga pergi tengok. Tapi siapa dia nak wakaf nak pergi tengok? Bukan nak bawa tanah Kelantan tu wakaf sini. Dah biar ada umur lah. Buat DJ. Kalau dia kena balanya kena buat sampel dia lah. Kalau yakin ya, orang yang membeli dia yakin tak boleh. Tak boleh. Dia tak menepati pada syarat-syarat letak. Syarat lah, kita punya syarat. Walaupun dia redha tak. Redha dia tu memang redha fasik lah, sebab dia menyalahi syarat lah. Syarat tu tak kena. Kalau kita nak beli bangunan untuk wakaf, nak beli bangunan untuk wakaf, berarti kena tunjuk gambar bangunan.
untuk diwakaf. Aku hang. Presiden buat beli buku untuk wakaf. Kan ada sampel buku Faraid tu untuk wakaf. Tak apa. Dah ada lah. Mula ada. Sampel tak apa. Contoh dia tak apa. Tapi yang tak ada contoh. Banyak tanda. Nak ambil gambar dan tunjuk dia. Tunjukkan ke anak buah anak. Ada lagi buku pada dia. Habis dah. Tak ada lah. Cetak kali 2 tak keluar-keluar. Kali kedua. Sebab tu orang yang buta, dia tak sah akad jual beli. Orang buta jual, tak sah. Si penjual tu buta. Si penjual tu buta, ataupun si pembeli tu buta. Dia kena ada wakil dia. Dia wakil penjual ataupun wakil pembeli. Tak kira lah siapa-siapa dia. Ada seorang masa duduk pondok dulu, Baba memang kenal lah, dia orang baca lah. Dia kalau dia cedung padi, cantik. Lebih cantik daripada orang yang celak. Kalau tanam padi tu, barisan padi dia tu Elok. cantik. Lebih awal tak lah bagi. Dan dia berniaga kalau musim timbikai, yang naik ke timbikai. Tapi dia adalah seorang budak dia tu. Wakil dia tu. Yang lihat timbikai tu besar, dia pegang dengan tangan dia. Itu budak tu lah yang angkat jual belinya. Kalau orang buta, dia kena wakil, mesti ada wakil. Pembeli ataupun penjual mesti ada wakil. Kalau tidak kena tipu. Kena tipu lah. Kalau sebenarnya barang, kalau dia tu penjual tak apa, dia arif barang tu. Kalau dia pembeli, pakai dia rasa tangan je lah. Kasih kurang barang. Dia minta ada wakil dia. Dia ada wakil puan manah lah, bukan gentong. Dia wakil dia carilah wakil orang ni dia percaya. Akak dia nak wakil, ada orang dia tak kenal, mesti dia ambil wakil pada orang dia kenal. Macam korban tu macam mana Ustaz? Kita macam sekarang banyak kali buat dekat tani lah, buat jual lah. Tak apa, kita wakil. Dengan harga banyak sekian-sekian. Kita wakil lah kepada dia. Ini bukan kita korban niat, korban kita wakil dia beli dan kita wakil niat kepada dia, tak apa. Yang mengurus. Kalau tak niat wakil, tak niat wakil niat untuk korban kita, tak niat wakil beli, tak sah. Ini kena niat wakil, walaupun tak berlapas, tapi dengan niat lah. Ada yang nak korban tu mesti niat. Dan dia serah niat kepada wakil dia tu. Ada mewakil dia tu. Serah niat. Kalau handset pun, kalau macam cuma kita buat ikut ni telefon lah. Macam ni? Akak okeynya. Kau wakil ikut telefon. Jauh macam ni. Tak kira lah, jauh ke dekat ke akak wakil. Asalkan yang orang yang kita wakil ni orang yang boleh menerima wakil. Itu syaratnya. Bukan budak, bukan orang gila. Budak orang gila tak boleh terima wakil. Dia tak boleh tasarruf pada diri dia. Dia mesti orang yang boleh menerima wakil. Baru sah lah wakil.
Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin. Wala yasihu bai'u ainin najasatin wala mala manfa'ata fihi. Ini dimasuk syarat bagi ma'qud alaih. Yang dulu kan kita bahagikan rukun jual beli. Karena anak tegang dulu rukun jual beli. Kena bahagi kepada 3. Siwah akid dan ma'qud alaih. Ma'qud alaih dia bagi 2, Saman dan Usman ataupun Mabek. Ini dia cara di sini lah Mabek ni Musman. Dia ada 5 semua. Syarat ni dia ada 5 di sini. Syarat bagi ma'qud alaih dia ada 5 syarat. Cuma musannad disebut 3. Satunya disebut sah jual beli setiap benda yang suci. Bahaya. Benda yang suci. Syarat yang pertama, istilah yang suci. Maknanya benda yang najis tak boleh lah. Nak jual najis aini tu, nak jual babi, tak boleh lah. Baju. Ha? Baju. Baja najis, tak boleh. Baja tak singa. Tak boleh. Baja organik. Organik kan tu buat daripada najis. Organik. Organik kan dia campur kan. Dicampur. Macam-macam tu. Tukar buat cas perkhidmatan tak boleh. Tukar putih baik lah semua. Ini baca dia bayar. Itu khidmat ni diangkut tu. Bersih tu bukan ain dia tu ain najis tu umatan ni. Sejarah benda yang suci. Jadi semua yang termasuk benda yang najis tak boleh. Lepas tu dia banyaklah kalau Wahabi ni dia kata hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan di atas kamu bangkai, darah dan daging babi. Jadi lemak babi tak ada. Kata Allah Ta'ala sebut daging ni. Allah tak sebut lemak. Haram daging, lemak tak ada. Kulit. Kulit tak ada. Dia boleh ya. Dia panggil orang Dia boleh. ini dia panggil orang yang bodoh. Bodoh segi pada fahaman mana daging. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut? Allah Ta'ala sebut daging babi saja, tak sebut lemak, tak kulit. Allah Ta'ala tak sebut. Kalau kita pergi pasar, pergi di pasar nak beli daging, kita kata minta daging 1 kilo, dia akan bagi daging 1/4 ke dengan lemak? Dia akan bagi daging bercampur dengan lemak.
dia akan bagi daging bercampur dengan lemak. Kalau betul-betul daging nak batang pinang yang tak ada lemak. Tapi tak. Kalau kita minta daging, dia akan bagi daging di peha ke di mana ke, dia akan bercampur dengan lemak. Tak ada kita kata 100% daging, tak ada. Tapi kalau kita minta lemak, dia akan bagi daging tak? Dia tak bagi daging. Dia bagi lemak. Kalau kita nak minta lemak 1 kilo, dia tak akan bagi. Sikit pun daging dia tak akan bagi. Dia bagi 100%. Jadi saya ada suruh bahasa begitulah. Kalau pergi pasar, kita minta daging 1 kilo, dia akan bagi daging dengan lemak. Sikit pun mesti ada lemak. Kalau di Mesir lagi teruk. Bukan lagi Mesir, beli daging, lemak tu, lemak beku. Memang beku lemak. Dia potong lemak, dia letak atas timbangan. Saya ni apa ni? Aku tak nak ni lemak, aku nak daging. Lemak betul, memang tak ada daging tu, lemak betul. Lepas tu dia tengok kita leka, dia bubuh juga. Nipu bodoh-bodoh tu nipu. Dia tengok kita leka, dia bubuh juga. Atau teruk tengok. Nama lemak, banyak lemak. Lemak. Nama 100% lemak lah, bukan ada daging dah, lemak tunggu. Dia kena letak je lemak. Jadi betul-betul Allah Ta'ala sebut wahlamul khinzir. Boleh ke apa dah, Dr. apa dah? Juanda. Mesti buat begini teruk tunggu. Bodoh punya orang. Walaupun mungkin lemak tu mana ada haram dia katanya, sebab Allah Ta'ala sebut daging. Jadi benda yang mana di Cina bagi saja. Apa dah? Makalah ada lemak ini. Macam tu lah, yang dulu pun ada Hafiz Firdaus. Dia sebab dia kan ambil buku Hafiz Firdaus, bukan dia. Dia cakap bersama lah. Dia kata tulang, kulit tak ada. Daging tu automatik mana tulang. Dia tak subul kan, jadi tulang tu boleh. Ada orang kata tu pakai kasut babi, guna babi. Allah. Jadi benda yang tak suci memang tak boleh lah dia ambil. Termasuklah apa dah kita kata afium ke yang ada yang campur bahan najis, tak boleh lah. Atau alkohol. Jadi banyak sangat teori alkohol. Dia kata alkohol ni bukan najis, dia buat pada sayuran ke tumbuhan ke apa. Tak tahu yang mana satu betul tu. Itu boleh saya tanya juga yang memang. Dia pakai posisi alkohol. Dia kata kat sana tak ada masalah ni. Sebab kilang ni kilang hitam. Jadi yang lama tu semua dia memang tak ada kilang apa tu. Dia kata mungkin maksudnya betul lah sana kan. Dia kata sana ada masalah yang alkohol tu. Semua orang Islam ni yang saya kat atas kan, dia kilang tu alkohol pun yang dikilangkan oleh kilang lah. Dia cakap itu lah. Jadi ini mungkin betul tak banyak macam tu kan. Banyak yang putih ni. Yang putih ni macam lah dia kata apa, dia ada campur, saya baca tu selat kan. Lalu mak bagi tu supaya kekal bau tu kan. Tak nampak lemak tu dia dah campur tu kan. Jadi itu yang tu bukan alkohol, itu alkohol yang lain pula. Alkohol dah campur yang lain pula. Alkohol yang benda yang selat tu pula sekali dalam tu lah, dalam minyak wangi kan, supaya kekal. Jadi itu tak haram macam. Tapi kalau ikut ulama Saudi tak apa. Kalau alkohol tak apa. Air dia tak kekal, dia akan hilang. Jadi semua tak apa alkohol. Kalau dihukum alkohol tu najis pun dia kata tak apa. Anda tengok dalam TV Hijrah baru ni,
Dia ada 6 perkara dalam yang dalam makanan ni yang mengakibatkan najis. Ada 6. Salah satu dia pernah dia campur alkohol lah. Ada 6 perkara macam tahu. Nama sains payah nak sebut. Dia kalau TV Hijrah dia ada apa? Ejen halal. Ejen. Dia ada. Macam-macam lah dalam kek apa roti ada dia macam mana dia buat lemak babi tu biasalah kita dengar. Jadi kalau najis memang tak boleh lah. Tak kira lah kalau kita jual tahi kambing, tahi ayam tak sah lah. Kerana benda tu najis. Sebagai baca tak kan? Baca pun Tak boleh tak? tak boleh juga. Kita tak haram beli. Haram beli dan haram menjual. Maknanya kalau Saya kata ada yang muslimat dengan jemaah kata payah tak? Semua baju bunga semuanya buat daripada organik. Nanti binatang dia tu. Ni tak ada baju yang tak buat daripada dulu kan baja dia buat baja apa debu kayu yang dibakar apa. Itu tak ada. Sekarang ni baja pokok bunga tu semua buat daripada tu najis binatang. Semua lah yang jual kat luar tu memang tak ada, tak ada tengok. Semua campuran yang macam ni lah. Baca sayur. Baca sayur pun. Tapi kalau kita macam kita nak tanam sayur, maknanya kalau kita najis daripada binatang belaan kita sendiri tak kisah. Tak kisahlah. Masalah kita beli tu. Dia nak tanam tak boleh kan? Tanam dia tak boleh tanam. Tak buat baja tanam. Lagi kau curi kan, tak boleh beli curi kan. Dah boleh baja. Tapi baja yang bukan daripada najis binatang. Tapi tu siapa kalau baja kimia dia membayar untuk kesihatan. Jadi maknanya petani tu kena bela sendiri. Dia kena menternak dan membela masa untuk ada rokok. Sebab baja tu najis. Dia tak boleh beli lah najis baja tu. Kalau kata sekarang orang kata dia daripada najis tanam. Dia jual sayur-sayuran. Dan dia jual sana, kita beli dalam tu macam mana? Tak apa yang tu tak apa, tak ada masalah. Kita beli salah. Dia beli baja. Pembelian dia tu tak sah. Pembelian dia tak sah. Dia apabila dia baja apa sayur segar tu itu tak ada apa proses tu. Masa orang yang beli tak salah. Tapi dia semua mazhab tak boleh benda yang najis. Malaikat Hanafi kata tak apa. Maliki, Hambali kata benda, Syafi'i kata benda yang najis tak boleh dijual beli. Jadi kawan-kawan dengan polisi di sini. Tak ada. Cuma itu Hanafi saja tidak mensyaratkan benda yang dijual beli itu suci. Begitu juga kita nak derma darah. Dia kaedahnya setiap benda yang dia kata ma yajuzu bai'u yajuzu hibatu. Kullu ma jaza hibatu kullu ma jaza bai'u jaza hibatu. Setiap benda yang harus dijual beli maka harus kita hibah. Kita bagi derma tu kan kita bagi. Yang masuk dalam hibah lah. Tak boleh. Malaikat keadaan darah lain lah. Agama memerlukan darah kita ketika berlaku kemalangan kalau pembuahan kita tak apa. Kita saja-saja nak derma darah. Kerana hospital kadang-kadang dia penuhkan tabung darah dia. Dia datang dalam matan ni kutulum majaza bai'uhu jaza rahnuhu. Satu.
mana hebat-hebat. Sini muka surat 35. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatu. Ya, barang yang harus jual beli maka haruslah hibah. Di barang yang tak harus jual beli maka tak haruslah hibah. Lepas tu ulama-ulama yang dahulu dia hukum tak boleh derma darah. Tak ada hukum tak boleh derma darah. Dia tak boleh. Sebab darah ni tak boleh nak jual beli. Maka tak boleh lah kita nak derma darah. Macam organ lah. Jaga. Yelah. Derma tu kita bagikan darah, bukan jual beli derma tu. Macam yalah mungkin tu. Dia dah macam kita kata pihak hospital lah. Dia minta derma kita, lepas tu dia jual pula darah tu kepada orang. Kalau hospital swasta, berapa pek satu pek masa darah tu apa kena bayar? Sebab keperluan tu kalau tinggi. Macam orang accident, dia kena ada stok darah dah siap ada. Tak ada. Dia nak taruh darah tu kan. Kan aku. Dia macam mesti ada hukum. Lalu ada dia. Sebab dia stok tu mesti dah ada. Dia macam ni awal dah ada kan. Darah tu mesti stok masuk. Semua orang tu nanti tak takut. Tak ada perubahan darah. Ya kan, orang kan kalau accident, darahnya hilang kan. Jadi kita masukkan balik darah tu. Itu yang dia ada stok. Jadi kalau macam JH sebelum tak ada stok, dia selalu tak cukup. Kalau dia tengok tak cukup stok lah. Kan selalu ada kan. Ada je operation yang dia cari kan. Dia selalu buat klaim-klaim ni. Menurut itu Syahnuddin kata tak boleh. Dia kata dah ada tapi pemindahan anggota tak boleh. Kita masuk lah kata dia kata kalau pemindahan anggota tu macam ujian lah kan. Kalau kita ambil tangan orang kita tak redor dia kata pula macam ni pada dulu orang kata tak boleh tu benda tu berjalan juga macam ni betul. Tapi masa Nabi Surya pun ulama-ulama tua ni semua kata tak boleh. Maka yang ni lah Ramadan Putih Baba Zaili kata semua kata boleh. Sebab kerana masalah tu lah. Masalah umum perlu sekarang tak dia orang nak buat pembedahan apa ni. Ulama-ulama tua dulu kata masalah darurah saja. Jadi saja-saja kita nak derma darah kepada pusat darah untuk memenuhi tabung darah dia tu tak boleh. Kan darurat tu waktu tu je. Soalan kalau waktu itu jadi lambat dan menyelamatkan nyawa tu tak sempat. Kita kena tanya wajib ke selamat nyawa? Kalau ajar dia duduk situ wajib ke kita selamat nyawa orang? Ada pasal kita. Dah boleh. Kadar usaha kat situ kita kan. Yalah usaha di antara itu. Semua kadar tadi. Dan jadi dia stok simpan tu supaya tidak ada. Dia stok simpan darah ni dia ada limit dia. Darah tu ada limit dia. Dia tak boleh terlampau lama dia tak akan jadi. Dia tak akan masuk dalam tubuh orang pun dia tak berguna. Sebab tu pihak hospital dia akan biasa minta derma darah tu. Dia tak tahan lama darah tu letak dalam tempat sejuk dia pun dia akan habis. Dia punya kita kata gas dia lah apalah dia punya tu dia akan habis. Dia tak boleh lama juga. Tarik lupuk lah. Dia ada tarik lupuk dia.
Kena ada wakil betul hospital. Ha? Kena ada wakil betul hospital yang boleh ujar macam mana kenapa benda tu kan. Macam saya cari saya yang soalan yang bagi tu wajib ke selamanya mana? Ya. Orang yang sakit kita ada usaha yang dibenarkan lah. Kalau benda tu dilarang, kan kita nak buat ya. Jadi kalau kita tengok macam contoh kita berada di hutan, hutan untuk selamat atau kesihatan kita untuk ni tak ada bakal lain. Yang ada hanya babi tadi. Itulah nak kata darurah. Yang ini kita nak tabung hospital tu tak darurah lagi. Nak penuhkan. Kata ulama kata dalam keadaan darurah ni, Gini. apabila tak buat mama mati. Sekarang ni masalah ni, kalau dia tidak simpan stok ke, jadi benda tu akan sampai peringkat yang dia nak mencari tempat masa dah suntuk. Dah sedikit dia perlu ada stok untuk ni kan, supaya tidak jadi ni. Ya cuma doktor nak cepat, yang dia nak mudah je. Dia tadi lah nak pemudahkan urusan tu, dia minta dia simpan darah tu, derma darah. Lepas tu ulama dulu kata keadaan darurat saja. Yang kita derma tiap-tiap hari raya ke program apa 31 Ogos ke minta derma darah tu, itu bukan keadaan darurat. Menggunakan tabung. Itu lah kata tabung darah tak cukup. Tak cukup tabung darah tu kerana satu diguna, satu lagi kerana supaya tu darah tu sampai limit dah. Yalah memanglah kalau waktu berlaku kemalangan apa, nak cari waris tabung apa dah, memang amat susah. Susah lah. Tapi dibenarkan darah situlah tepatnya. Dibenarkan darah. Tapi ulama-ulama masa Abu Zaili, Buti semua kata boleh. Tapi ulama-ulama dulu dia kata memang tak boleh. Itu nak pakai apa? Dia boleh tak kita berikan sebagai darurat bila mana benda tak cukup. Benda tu tak cukup. Dia tak boleh kira darurat. Walaupun tak cukup. Walaupun tak cukup. Kecuali berlaku. Dia biasa kalau ke hospital, katakanlah kita ada kemalangan apa, waris tu kena derma, menggantikan darah yang dia guna. Nak gantikan darah yang dia guna. Bukan dia tak akan guna darah kita. Tak sempat kan nak tunggu masa orang tu dah tengah darah. Sebab dia dengan berdarah kan, dia darah hilang memang cepat-cepat dia masuk. Jadi biasanya dia akan guna stok yang dia ada dan waris akan ganti. Tapi ada satu kes dia tunggu langan guna darah. Orang Islam itu budak muda, rempik-rempik apa, teguh melanggar, perlu darah, masuk hospital masuk darah. So darah sihat dia lah. Dia sedar tu, dia tak tahu dia agama apa. Dia tanya mak dia, mak kita ni agama apa mak? Kalau darah yang masuk tu darah kafir mana? Kafir mana tak tahu. Kena piau yang kafir yang Sami ke tak tahu. Bahaya besar. Benda kita tak tahu darah tu darah milik siapa pun tak tahu. Kita biarkan orang kafir penuhkan tabung lah. Orang Islam tak ada rumah. Dia orang kafir je rumah. Jadi kalau sakit pun tak pakai darah, tak habis kan? Dia tak habis. Dia mana kembali? Kalau kafir ya, kadang-kadang dia telefon kawan-kawan nak bagi darah. Cepat-cepat. Tak pakai macam ada je. Kena pilih SMS lah. Kau naik. Yang pindah organ ni pasal apa tak? Apa alasan dia tak boleh? Bukan milik kita organ kita ni. Kita tak boleh bagi.
Wasiat pun tak, kalau wasiat untuk rumah tu pun tak boleh. The organ kita bukan milik kita, itu nak maksudnya. Kalau contohnya macam apa, orang contohnya A dengan B kahwin, lepas tu A dengan B tak ada anak, macam benih A dengan B ni masuk pada apa, C dengan D. C dengan D ni apa ni? Apa, C tu isteri dia mengandung. Jadi apa pula hukum Bayi dapur lah. bayi tabung uji dah sebenarnya. Banyak sangat Itu saya nombor bukan saya. Jadi bayi tabung uji tu kan. Ulama dulu tu tak boleh benda uji dia. Campuran air mani ke. Alah angkat lah. Ha? Angkat. Benih suami di sini pun tak boleh ya? Dia kena letak pada rahim ni tu. Tu boleh kan? Benih suami dia, Injek. masuk ke isteri dia. Rahim Dia dia. level ni benih. Itu boleh. Tapi suriat orang lain tak boleh. Dia tak boleh orang lain Tak boleh. Ada kes jadi ada orang putih ni dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Dia kalau dia ubahkan ciptaan Allah Taala, letak benih tu, ambil benih lelaki berubah campur tak ada apa. Budak tu hidup tak sempurna. Sebab pemakanan budak tu, apa yang dia makan oleh ibu dia, makanan dia tu selalu daripada tali pusat dia. Jadi selalunya dia ambil benih yang sihat lah dari lelaki tu, ambil telur perempuan tu, dia senamakan saja, lepas tu dia masuk balik. Masuk balik. Dia masalahnya selalunya lelaki lah, mungkin dia punya sperma dah tak kuat atau apa tu kan, jadi dia ambil yang mana elok lah, yang mana yang aktif dia senamakan. Apa dah banyak request tak boleh kan suruh kejutlah. Jadi dia ambil lah yang mana yang aktif sikit sperma tu, dia jantung kan, dia ada ambil telur isteri tu, dia lepas tu dia masuk balik. Lepas tu bila dia dah buat macam tu, dia tengok boleh kan, biasa dia macam nak tengok kan, lepas tu dia masuk balik ibu. Biasa buat macam tu lah. Biasa buat macam tu. Itu yang biasa kan, bukan tabuji tak? Yang itu dia katakan tabung uji lah. Ya. Dia tabung uji dia senyawaan di luar, dia masuk ni. Tak boleh, yang biasa mak saya buat tu dia ambil Orang lain. orang lain ataupun ibu tumpang. Yang tu tak boleh. Dia sendiri tak boleh, dia pakai ibu tumpang Orang lain. Dia tumpang lah. ataupun tumpang dia tengok ni. Tumpang. Dia ada bel Kalau orang lain lagi tak boleh Sperma. tak? Kalau orang lain lagi tak boleh tak? Ha? Kalau orang lain lagi tak boleh tak? Dia macam zina tapi